warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, kita teruskan ya. Kita teruskan uh, matematik tambahan tingkat 4. Masih lagi bab 2 dan ini adalah tajuk terakhir sudah. Terakhir sudah dalam tajuk ini iaitu melakar bentuk graf fungsi kuadratik. Okey, untuk lebih jelas lagi kita tengoklah. Kita tengok macam mana kita nak melakar graf fungsi kuadratik. Sebenarnya sama juga dengan matematik moden, cumanya yang ini lebih detail lagi lah, lebih detail lagi. Jadi sama-samalah kita tengok. Okey, yang pertama bentuk fungsi kuadratik. Bentuk fungsi kuadratik ni kita ada basicnya general form dia adalah fx. Kita ada 3 bentuk yang penting. Yang penting 3 bentuk yang perlu kamu tahu sangat-sangat. Yang pertama adalah basic dia iaitu general form dia adalah ax square plus bx plus c. Kemudian yang dalam bentuk pintasan. Yang dalam bentuk pintasan ni dapat daripada mana? Dapat daripada pemfaktoran. Dapat daripada pemfaktoran. Asalnya daripada gini juga. Dapat daripada pemfaktoran. Jadi kita daripada pemfaktoran ni kita akan dapatlah sebenarnya bentuk pintasan y ini adalah sebenarnya kita mencari punca sebenarnya. Ataupun kalau kamu tidak faham dalam tajuk ini sebenarnya kita mencari punca. Yang ini mencari punca ni. Mencari punca ataupun pintasan x. Ini adalah pintasan x. Dan yang ini adalah bentuk vertex. Bentuk vertex ni sama ada minimum ataupun maksimum. Minimum ataupun maksimum. Bentuk vertex. Vertex ni maksudnya puncak dia, minimum ataupun maksimum. Jadi untuk lebih jelas lagi kenapa saya punya pen ni macam mana daripada bentuk general form mau pergi kepada pintasan, kita akan guna dia dalam bentuk yang ni, daripada yang ni kita kembangkan. Yang ini kita faktorkan ataupun menggunakan kaedah rumus. Yang ni kita buat kaedah vertex ni adalah penyempurnaan kuasa 2 lah. Jadi macam mana kita mau ingat lagi ke tidak penyempurnaan kuasa 2? Jadi macam mana untuk selesaikan soalan ini, kita tengoklah sama-sama. Sebenarnya yang ni kita imbas kembali sahaja. Pemfaktoran sudah kita belajar. Penyempurnaan kuasa 2 juga sudah kita belajar. Jadi kita guna saja untuk melakar graf fungsi kuadratik. Jadi kita tengok yang pertama. Refer example 12. Contoh 12 yang mana ungkapkan fungsi kuadratik. Okey, dia bagi kamu dalam bentuk ini, dalam bentuk penyempurnaan kuasa 2. Yang dia mahu dalam bentuk pemfaktoran. Kemudian dia cari nilai A, P dan Q. Yang mana yang pertama adalah bentuk ini yang pertama. Ini. Dia suruh kamu bentukkan ke dalam bentuk bentuk punca ataupun bentuk pintasan X lah. Okay, jadi macam mana? Yang pertama sekali untuk selesaikan soalan ni, kita selesaikan, kita buka kita punya square root. Kita buka kita punya punca kuasa, kuasa 2 ini. Kaedah dia adalah 3 kotak. Pastikan ada 3 kotak di sini. Yang pertama mana? Yang pertama yang di depan. Di depan ni. Apa dia? X. Dan yang di belakang, kotak yang di belakang ni yang mana? Ni, semua ni lah. Apa dia? 9. Kenapa saya punya pen ya? Okey, saya tukar pen dulu. Pen saya ni tak berapa nak ni. Okey, yang pertama, kotak yang pertama iaitu X. Dan kotak yang terakhir, apa kotak yang terakhir kita adalah 9/4. Kotak yang pertama dan kotak yang terakhir ni perlu dikuasakan dengan 2. Simbol ini tambah, jadi tambahlah di sini. Di sini. Okey, bila di depan dan di belakang, tak nampak tak jelas. Jadi saya tukar warna, kasih warna hitam lah. Okey, di depan X.
9/4. Ingat, depan dan belakang perlu dikuasakan dengan 2. Yang ini simbol yang di belakang ni mesti positif. Jadi kita sudah dapat yang di depan dengan yang di belakang. Yang tengah-tengah tu macam mana? Yang di tengah-tengah ni short form untuk kamu selesaikan soalan kembangkan. Okey, untuk tengah kita darab semua. Yang mana 2 didarab dengan 9/4. Darab lagi positif positif. Darab lagi dengan X. Kita darab semua. Okey, bila didarab semua, apa akan jadi dengan dia? Okey. Yang ini X kuasa 2. Okey, bila kita kuasakan 2, X kuasa 2, dia akan dapat macam mana? Perhatikan. Okey, X kuasa 2 akan dapat ini. Yang ni bila darab semua, 2 darab 9, 18. 18 per dengan 4. Darab dengan X. Kamu akan dapat 18 per X. 18 per X ini boleh 18 per 4X. Yang ni boleh kecilkan dengan shift V2. Dia akan jadi berapa? Dia akan jadi 9/2X. Sebab itulah di sini 9/2X. Jadi yang ni kuasa 2. 9 kuasa 2, 81. 4 kuasa 2 adalah 16. Okey, bila sudah dapat seperti ini, kita kembangkan. Okey, ini adalah kurungan. Maknanya kita kena buka kurungan tersebut yang mana setiap itu perlu didarab dengan semua. Darab ini, darab masuk, darab masuk, darab masuk. Okey, seterusnya yang ni setelah diringkaskan lah. Setelah diringkaskan, kamu akan dapat dan diselesaikan, kamu akan dapat seperti ini. Ini adalah bentuk general form. Apa maksud general form ni? Ni Fx equal to Ax squared plus Bx. Kamu sudah dapat general form ini. Ini adalah dalam bentuk general form. Okay, bila selesai general form ini, barulah kita boleh kasih dia dalam bentuk pemfaktoran. Okay, tekan kalkulator. Tekan kalkulator, masukkan nilai A, nilai B dan nilai C, kamu akan dapat seperti ini. Okey, soalan dia mahu ada di depan ni, nilai depan ni. Okey, nilai di depan ni kita buanglah yang ni. Yang ni. Dia mahu satu saja. Nilai X ni, nilai X yang ni, nilai dia adalah satu sahaja. Jadi kalau kita perhatikan ni, nilai X dia ni adalah 2 di depan, yang ni 1. Jadi 2 ini kita tidak mahu. Bila kita tidak mahu, kita keluarkan ke depan. Kita keluarkan ke depan, dia akan jadi macam ni. Macam mana dia dapat seperti itu? Okay. Asalnya dia adalah, dalam kurungan dia adalah 2x plus 5. Okey, kita tidak mahu 2. Sebab apa? Sebab kita mahu nilai x ni 1. Jadi keluarkan 2. Dapat 1 di sini kan? Macam mana 5 di sini jadilah 5/2. Sebab apa? Sebab 2 sudah di depan. Dapatlah dia seperti ini. Yang ni kekal sama. Dapatlah. Yang mana nilai A dia adalah equal to, dia suruh kamu nyatakan apakah nilai A, nilai P dan nilai C. Okey, jadi nilai A, B dan C adalah A equal to 2, P equal to negatif 5/2. Kenapa negatif? Sedangkan di sini positif. Sebab ni jawapan dia di sini. Dia sebab negatif. Negatif P. Negatif akan jadi positif. Sebab itulah jawapan dia mesti negatif di sini. Untuk jadi positif macam mana? Negatif bertemu dengan negatif. Sama juga dengan ni. P, Q kita equal to negatif 2. Sebab apa? Sebab di sini. Macam mana? Mau jadi positif? Negatif bertemu dengan negatif akan jadi positif. Sebab tu jawapan kita tulis negatif 2. Okey, daripada yang ini, daripada pengiraan kamu ni sebenarnya kita sudah dapat bentuk graf. Dapat lukis sudah bentuk graf kita. Kita sudah ada bentuk daripada yang ini kita sudah ada bentuk
penyempurnaan kuasa 2. General form juga kita sudah ada. Dalam bentuk pintasan ataupun dalam bentuk perfaktoran untuk mencari punca juga sudah kita ada. Jadi sebenarnya kita sudah boleh lukis graf Kita sudah boleh lukis graf. Dalam contoh latihan kamu dalam contoh buku teks kamu tidak diberi. Tetapi saya mau ajar teruslah supaya senang kamu belajar nanti. Okay, daripada sini ini adalah yang pertama tadi. Yang pertama tadi, soalan tadi. Ni soalan dia ni. Ini adalah soalan dia dalam bentuk penyempurnaan kuasa 2 ni. Okey. Ini adalah untuk menentukan sama ada graf tersebut adalah maksimum ataupun minimum. Graf itu senyum ataupun masam. Kalau kita tengok di sini, nilai di depan dia adalah positif. Kalau positif dia senyum. Maknanya graf ini dia senyum. Dan dia mempunyai titik, dia senyum. Dia mempunyai titik, kejap saya padam. Dan dia mempunyai titik, kalau dia senyum, dia mempunyai titik apa di bawah ni? Titik minimum. Macam mana kita mau baca titik dia? Bila kita sebut titik ataupun koordinat, mesti ada nilai XY. X-nya yang mana? X-nya yang berada di dalam kurungan ni. Y yang mana? Yang berada di luar. Ini adalah Y dan yang ini adalah X. Kalau di sini positif, nilai X dia akan jadi negatif. Akan jadi macam ni. Apa maksud dia? Okey, nilai minimum dia daripada proses penyempurnaan kuasa 2. Kalau di sini positif, nilai koordinat dia akan jadi negatif. Tetapi nilai Y di belakang ni kita ambil semua dia. Kalau dia positif, positif lah. Kalau dia negatif, negatif lah. Jadi kita sudah dapat titik kita adalah titik minimum. Vertex kita adalah minimum. Yang mana koordinat dia adalah negatif 9/4 dan Y dia adalah negatif 1/8. Kemudian dalam bentuk general form tadi, dalam bentuk arm tadi, ini bentuk arm kita tadi kan. Sebenarnya kita sudah dapat pintasan Y. Daripada mana? Daripada sebenarnya dia adalah AX squared plus BX plus C. Okey, C ini sebenarnya adalah refer kepada pintasan Y. Jadi kita sudah dapatlah yang di belakang ni. Yang di belakang sekali ni kita sudah dapat sebenarnya yang ini pintasan Y dia adalah equal to pintasan Y dia equal to 10. Yang di belakang sekali. C yang di belakang sekali ni adalah 10. Jadi kita sudah dapat di sini. Satu lagi yang kita sudah kira tadi dalam bentuk pemfaktoran yang sudah kita faktorkan. Kita boleh dapat pintasan X ataupun bukan pintasan X ataupun kita panggil punca. Yang kamu selalu cari punca. Pintasan X ni ataupun kita panggil namanya adalah punca ataupun punca. Kita ada dua punca iaitu kalau di sini positif, jawapan kamu akan jadi negatif. Kalau di sini positif, di sini akan jadi negatif. Jadi macam mana kita mau lukis graf? Bila mau lukis graf, kita sudah tahu kita punya punca pada paksi X. Ni pada paksi X. Kita sudah ada dua nilai. Apa dua nilai kita ini? Nilai kita ini adalah negatif 5 dan negatif 2. Kalau negatif dia ke belakang lah. Ke belakang. Jadi, ini adalah untuk dua nilai yang melintas pada paksi X. Okay? Kita tahu bentuk kita sekarang adalah bentuk senyum. Dia melintas pada paksi X. Okay. Jadi, kita ada sudah dua nilai di sini. Melintas pada paksi X. Pintasan X. Dia sama juga dengan punca. Sama je. Kamu nak panggil pintasan X pun boleh. Sebab apa dia pintasan X? Sebab dia melintas pada paksi X. Garis ini, garis melengkung. Ini garis lengkungan. Ini melintas pada paksi X. Di mana? Pada negatif 5/2 dan satu lagi pada negatif 2. Seterusnya, kita sudah tahu ni. Pintasan Y. Di mana pintasan Y? Ini pintasan Y. Apa maksud pintasan Y? Garis yang melintas pada paksi Y. Di mana? Di sini. Jadi, berapakah nilai di sini? Sudah kita dapat 10. Sudah dapat 10.
Dan yang terakhir sekali, kita sudah cari tadi kan vertex kita ataupun puncak kita sama ada minimum ataupun maksimum. Sekarang graf kita adalah graf senyum. Jadi dia adalah titik minimum. Okay, jadi titik yang paling bawah ni. Jadi titik yang paling bawah ini nilai dia adalah negatif 4, negatif 9/4. Dan negatif 1/8. Yang mana yang ini adalah nilai. Okey, saya tukar warna. Yang ini adalah nilai X. Dan yang ini adalah nilai Y. Nilai X di mana? Berada di paksi X lah. Mana di sini adalah 9/4. Dan yang ini adalah negatif 1/8. Daripada sini, daripada vertex ni, kita sudah boleh cari sebenarnya. Kita sudah boleh tentukan sebenarnya. Yang ini adalah paksi simetri. Paksi simetri ini dia adalah garis pada paksi X. Mana kita tulislah melintas pada dia melintas tengok ni. Yang di tengah-tengah pembahagi ni paksi simetri ini maksudnya garis pembahagi graf. Okey, graf kita macam ni, kemudian kita bahagi dua sama rata. Bahagi dua sama rata ini, cikgu yang garis cikgu ni tidak sama rata, kamu andaikanlah sama rata ya. Kiri dan kanan dia sama, kita panggil ini adalah paksi simetri. Tengok di sini, ini adalah paksi simetri. Paksi simetri ni dia melimpas pada paksi X. Jadi kita ambillah equal to X sama dengan. Sebab apa X sama dengan? Sebab dia melimpas pada paksi X. Berapa nilai di sini? Negatif 9/4. Ini adalah paksi simetri dia. Tambahan lah. Tambahan paksi simetri. Ini dia punya puncak. Ini dia punya titik minimum. Dia punya titik minimum. Dan ini adalah paksi simetri. Kalau paksi simetri kamu hanya tulis negatif 9/4, kamu tiada X. Terus tulis negatif 9/4 ni salah. Salah. Paksi simetri kamu kena tentukan. Pembahagian dia ni dia membahagi di paksi X ataupun paksi Y. Okey, sekarang dia membahagi di paksi X, makanya kamu kena tulislah X equal to negatif 9/4. Okey, ini soalan yang pertama. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Cikgu terus saja lukis graf ni berkait juga. Dalam buku teks kamu dia tidak ajar kamu. Jadi cikgu kita tak perlu membuang masa lah untuk jawab soalan ini. Okay, yang pertama sekali soalan 13 dia bagi dalam bentuk general form. Yang mana bentuk general form dia adalah, okay, kita tengok di sini bentuk general form dia adalah fx equal to negatif 3x squared plus 2x plus 1. Okey, dia suruh kamu bentukkan bentuk ini. Okey, bila kamu nampak saja fx x tolak dengan h kuasa 2 tambah dengan k, yang ini sebenarnya adalah dalam bentuk penyempurnaan kuasa 2. Jadi kamu ingat lagi kah macam mana untuk selesaikan soalan penyempurnaan kuasa 2? Ingat yang step dia, bila kita sebut penyempurnaan kuasa 2, keyword dia adalah 2. Yang kedua, bahagi dengan 2, kuasa 2, tolak 2, pecah kepada 2. Ingat lagi ke tidak? Yang mana yang sudah saya ajar kamu sebelum ini adalah step dia. Pastikan yang pertama nilai A equal to 1. Pecahkan kepada 2 bahagian. Nyatakan nilai B. Yang pertama sekali, kita tengok macam mana nak selesaikan soalan ini. Kita ada fx equal to negatif 3x squared tambah dengan 2x tambah dengan 1. Pertama sekali, pastikan nilai x kuasa 2 ini adalah equal to 1. Maknanya negatif 3 ni kita buat kurungan. Yang dalam ni kita mau pastikan kuasa tertinggi dia adalah 1. Macam mana mau jadi pastikan dia 1? Maknanya yang ini mesti dibahagikan dengan apa? Mesti kita keluarkanlah. Maknanya yang ni jadikan 1 di sini. Kemudian kemudian yang ini dia akan jadi negatif positif dia akan jadi di negatif, mau jadi positif, di sini akan menjadi negatif.
X per dengan 3. Negatif macam mana nak jadi positif? Negatif bertemu dengan negatif barulah dia jadi positif. Jadi di sini adalah 1/3. Jadi yang ni sudah kita pastikan dia equal to 1. Kemudian, bila sudah kita perhatikan macam tu, kita mau pecahkan dia kepada dua bahagian. Macam mana mau pecahkan kepada kedua bahagian? Kita perhatikan ni. Perhatikan dulu. Perhatikan. Okey, kita teruslah. Saya terus tunjuk jalan kerja lah. Senang. Terus tunjuk kepada jalan kerja. Yang mana? Yang ini. Pertama sekali, kita jadikan nilai kuasa tertinggi dia adalah 1. Ni kuasa tertinggi dia adalah 1. Makna kita keluarkan negatif 3. Kemudian, kita nyatakan nilai yang kedua. Nilai yang kedua kita adalah negatif 2/3. Nilai yang kedua kita adalah negatif 2/3. Negatif 2/3. Ini nilai yang kedua kita, nilai B kita. Nilai B ini, nilai yang kedua ini perlu dibahagikan dengan 2. Bahagi lagi dengan 2. Bila dibahagikan dengan 2, apa akan jadi? Tekan kalkulator. Kamu akan dapat apa? Kamu akan dapat negatif 1/3. Negatif 2/3 bahagi dengan 2, kamu akan dapat negatif 1/3. Sebab itulah di sini, dia adalah 1/3 yang ni. Yang kedua, bahagi dengan 2, tolak 2-2. Yang kedua, bahagi dengan 2, kamu akan dapat negatif 1/3 tolak 2-2 yang sama, kemudian dikuasakan dengan 2. Itulah kuasa 2. Semuanya 2-2. Yang kedua, negatif 2/3 tadi, bahagi dengan 2, kamu akan dapat negatif 1/3. Tolak 2-2. Tolak benda yang samalah 2-2. Dan dikuasakan dengan 2. Itu maksud dia. Okey, daripada ini, daripada yang ini, okey, sudah kita faham yang ini datang daripada mana? Negatif 1/3 yang ini. Kemudian, daripada negatif 3, X kuasa 2, tolak dengan 2/3. 2/3 X. Okey. Tambah 1/3 X kuasa 2. Okey, kita selesaikan yang ini dulu. Kenapa pen saya ni tak ada dakwat. Okey. Sekejap. Okey, X kuasa 2. Okey, yang ini kita selesaikan dahulu. Sampai sini. Kita selesaikan sampai sini dahulu. Maknanya sampai sini. Ambil nilai di depan. Satu lagi ambil nilai yang di belakang. Terus ambil nilai. Tak perlu kamu nak kembangkan. Satu nilai di depan adalah X. Satu nilai di belakang dia adalah 1/3. Negatif 1/3. Kuasa 2. Yang ni pun ada kuasa 2. Yang ini pun ada kuasa 2. Kuasa 2 ni letak di luar kurungan. Ni pecah kepada dua bahagian pula ni. Okey, yang ini, yang di belakang ni kita selesaikan. Tekan kalkulator. Bila kamu tekan kalkulator yang ini, kamu akan dapat jawapan dia adalah negatif 4/9. Tolong tekan. Bila cikgu kata tekan, tolong tekan. Dapat ke tidak ni negatif 4/9. Okey, bila sudah selesaikan seperti ini, kita mau kembangkan. Kita mau kembangkan kita punya kurungan ini yang mana. Okey, cuba kita tengok. 4/9 yang mana kita ada kurungan di sini. Yang pertama sekali yang perlu kamu buat, ni kembangkan di sini. Sebab itu yang di sini kita ada, ini yang pertama. Dia ada kurungan yang pertama. Negatif 3 sebenarnya 1 di sini. Negatif 3 darab dengan 1 dia dapat 3 di sini. Kemudian kurungan yang ini. Yang ini sama juga. Negatif akan jadi positif. Sebab tu nilai dia positif di sini.
Negatif 3 darab dengan 4/9. Kamu akan dapat 4/3 di sini. Dapatlah 4/3. Ini adalah kaedah penyempurnaan kuasa 2. Maka selesailah. Dapatlah nilai A, dapat nilai H dan dapatlah nilai K. Sebab apa? Sebab dia suruh tentukan apakah nilai A, H dan K di mana. Ni dia sudah bagi tahu A di mana, H di mana dan K di mana. Dia sudah sebut di sini. Jadi tinggal kamu tulis saja, kamu nyatakan apakah nilai A, H dan K. Okey, seterusnya. Daripada maklumat yang ini, sama juga, kita sudah ada bentuk general form dan kita sudah ada bentuk penyempurnaan kuasa 2. Satu lagi, kita cari dalam bentuk penyempurnaan kuasa 2 tadi, kita sudah boleh tentukan sama ada dia minimum ataupun maksimum. Bergantung kepada apa? Bergantung kepada nilai depan dia. Kalau nilai depan dia negatif, maksudnya dia graf ini adalah graf masam. Dia sedih lah. Kalau dia sedih, maknanya dia ada titik-titik yang berada paling atas. Kalau paling atas, kita panggil namanya adalah maksimum. Vertex dia adalah maksimum. Apa koordinat dia? Kalau di sini, kalau nilai di sini negatif, nilai X dia akan jadi positif dalam kurungan. Tetapi yang di belakang ni kita ambil sebiji sama dengan dia. Kalau dia positif, positif lah. Okay, makna kita sudah dapat di sini titik maksimum. Maksimum. Kenapa maksimum? Sebab dia masam negatif di sini. Okay, seterusnya dalam bentuk general form dia tadi, ini adalah bentuk general form dia tadi. Kita sudah dapat kita punya pintasan Y. Ni pintasan Y. Yang di belakang sekali ni. AX squared plus BX plus C. Yang di belakang ini adalah nilai pintasan Y. Berapa pintasan Y dia? Pintasan Y dia adalah equal to 1. Okey, daripada persamaan ini, tekan saja kalkulator, bentukkan dia dalam bentuk apa ni? Dalam bentuk punca ataupun dalam bentuk pemfaktoran. Bila kamu tekan kalkulator dapat bentuk seperti ini, kita akan dapat punca ataupun pintasan X equal to, kita ada dapat 2 macam ni. Bila kita sudah ada ketiga-tiga ini, bolehlah kita lukis graf. Okey, lukis graf. Yang pertama, nyatakan nilai X. X negatif 1/3 dan X equal to 1. Kemudian kita lukis dia punya paksi. Okey, bentuk sekarang adalah bentuk masam. Kemudian nyatakan apakah dia punya pintasan Y. Pintasan Y kita equal to 1. Equal to 1. Okey, selepas kita nyatakan kita punya pintasan Y, barulah kita nyatakan kita punya titik minimum ataupun maksimum vertex kita. Kita nyatakan kita punya vertex. Okey, sudah kita nyatakan kita punya vertex. Daripada ini, satu lagi benda yang penting yang tertinggal di sini adalah paksi, iaitu adalah paksi simetri. Ingat ya, paksi simetri maksudnya garis yang membahagi kedua-dua graf. Garis yang membahagi kedua-dua graf, bentuk graf kita seperti ini, dia bahagi sama rata. Maknanya dia melintas pada paksi X. Jadi X equal to berapa? Kita ambil nilai. Ni nilai X, ni nilai Y. Jadi kita ambil nilai X ni. Berapa nilai X dia? Adalah 1/3. Okey, selesailah lukis graf kamu. Senang saja tajuk ni. Kacang. Betul tak kacang? Jadi sebelum kamu nak jadi kacang tu, kamu kena banyakkan latihan. Bila kamu sudah faham dengan detail, yang susah pun jadi kacang. Alah, senang jadi kacang saja ni. Macam mana mau jadi kacang? Perbanyakkan latihan. Okey, kacang, betul tak? Okey, seterusnya contoh. Okey, contoh ini cikgu yakin dan cikgu percayalah kamu sudah boleh jawab contoh ini. Cumanya cikgu mau ajar kamu dalam banyak-banyak tajuk ini, dalam banyak-banyak latihan ni, cikgu mau sentuh sedikit soalan nombor 4. Kita tengok soalan nombor 4. Dalam soalan nombor 4, dalam soalan nombor 4, dia bagi bentuk graf. Dalam bentuk graf ni sudah ada kita punya vertex. Kalau kamu perhatikan dalam bentuk graf yang diberi ni, kita sudah ada vertex. Vertex kita adalah titik maksimum. Sebab apa titik
maksimum sebab graf dia masam. Dan kita sudah ada pintasan Y. Sekarang daripada maklumat yang dia beri, dia suruh kamu cari apakah nilai A, H dan K. Jadi macam mana kita mau cari? Senang saja, keluarkan maklumat. Ini maklumat dia. Kita sudah tahu dalam bentuk penyempurnaan kuasa 2 ini, kita boleh cari nilai vertex kita, puncak kita. Yang mana ini adalah nilai X. H ini adalah nilai X. Ini adalah nilai Y ni. X, Y. X, Y. Ini adalah nilai X. Oh, besarnya saya punya ni. Yang mana ini adalah nilai X. Yang ini adalah nilai Y. Jadi ni X kita. Ini adalah nilai Y kita, vertex kita. Jadi, apa yang kamu akan dapat? Gantikan, kamu akan dapat. Kalau di sini negatif, di dalam kurungan dia akan jadi positif. Tetapi nilai Y dia tetap sama. Kalau positif, positif lah. Okey, sekarang kita mau cari satu lagi. Kita mau cari satu lagi iaitu nilai A. Nilai A ini, kita ada satu lagi koordinat iaitu koordinat pintasan Y. Pada koordinat pintasan Y ini, pada nilai di sini, nilai Y dia adalah 12. Bila kita sebut koordinat, bila kita sebut saja koordinat mesti ada nilai X dan Y. Bila koordinat ini berada di pintasan Y, berada di paksi Y, dia adalah hak milik Y. Hak milik Y. Hanya milik Y. Hanya milik Y. Sebab dia berada di paksi Y. Pintasan Y ini maksudnya dia berada di paksi Y. Apabila berada di paksi Y, hak milik Y. Jadi orang yang ada kuasa tak? Orang lain tidak berkuasa. Maknanya paksi X berkuasa tak? Nilai X berkuasa tak? Tidak berkuasa. Kenapa? Sebab 12 ini adalah milik Y. Kalau X tidak berkuasa, jadi apakah nilai X? Nilai X adalah 0. Jadi kita gantilah. Dalam persamaan ini, kita sudah ada. Ingat ya, Fx tu apa dia? Daripada koordinat, pintasan Y adalah 0, 12. Jadi kita sudah tahu nilai di sini. Fx di sini adalah merujuk kepada Y. Jadi gantikan dalam kamu punya persamaan. Ini adalah nilai Y 12. X kita berapa? X kita gantikan. X kita adalah 0, 0. Okey, gantikan. Ni X equal to 0. X equal to 0. X, Y. Okey, kemudian kembangkan 2 kuasa 2. 0 tambah 2 kuasa 0 tambah 2, 2 kuasa 2, 4. 4 darab A dapatlah 4A. Okey, selesaikan, kamu akan dapat A equal to negatif 2. Jadi persamaan kamu akan dapat seperti ini. Okey, bila sudah dapat seperti ini, bolehlah kita lukis graf. Bolehkah? Bolehlah. Okey. Untuk lukis graf tadi, kita kena ada 3 bentuk tadi yang sudah cikgu ajar tadi. Jadi cikgu tak nak melirik panjang-panjang lah. Jadi cikgu yakin dan cikgu percaya kamu sudah boleh lukis graf. Okey, kita tengok satu lagi. Kita masuk satu lagi. Contoh 14. Yang mana dalam contoh 14 ni dia tukar nilai A. Dia bagi kamu bentuk graf. Ini graf kamu. Bagi bentuk graf. Kemudian dia tukarkan. A berubah jadi 6. A berubah menjadi 1/2. Sama juga nilai H dengan nilai K. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Soalan yang pertama, daripada A equal to 2, dia berubah menjadi 6. Ingat ya, bila A berubah menjadi 6, ni asal dia, graf asal dia. Ni graf asal dia. Ingat ya, apabila nilai A ni semakin banyak, semakin banyak dia semakin kaya lah. Bila semakin kaya, maknanya masa untuk keluarga tak ada. Maknanya masa untuk keluarga dia menjadi semakin sempit. Dia akan jadi semakin sempit. Ini adalah apabila nilai A itu bertambah. Yang first, A equal to 2. Sudah. Yang first, A equal to 2. Yang warna hitam ni. 2. A sama dengan 2 ni. Yang kedua, dia sudah bertukar. A menjadi 6. Ingat ya, semakin kaya, semakin sedikit masa. Maknanya semakin sempitlah masa untuk keluarga. Okey, sama juga. Apabila A berubah menjadi 1/2. 1/2 ni maknanya dia semakin kecil lah.
Maknanya bila semakin kecil, lengkung dia akan jadi macam mana? Lengkung dia akan menjadi semakin besar. Maknanya dia ada masa, banyak masa lah terluang untuk keluarga. Samalah dalam musim PKP ni, kamu banyak masa dengan keluarga kamu kan? Kalau waktu bekerja, ada masa tak dengan keluarga? Tidak. Itulah beza dia. Okey, sekarang kita mahu tengok apakah perubahan terhadap hash. Okay. Perubahan terhadap hash daripada mana hash? Okay. Hash yang pertama daripada nilai dia adalah, nilai hash adalah negatif 2. Dia berubah menjadi apa? Dia berubah menjadi 6. Okey. Nilai hash ini adalah, nilai hash ni nilai hash. Nilai hash ini adalah nilai kepada X. Vertex tadi, nilai X. Daripada 2 menjadi 6. Apa akan jadi dengan dia? Ya. Okey. Oh, saya punya graf tidak bergerak. Sekejap Negatif 2. Dia bertukar menjadi apa? Negatif 6. Kita enjakkan saja. Daripada negatif tadi, 2 tadi, vertex dia tadi berubah menjadi negatif 6. Nilai X. Nilai ini adalah refer kepada nilai X. Sama juga dengan nilai K. Asalnya 3, dia berubah. K ini adalah asalnya 3. K ini adalah nilai Y. Dia punya vertex. Vertex. K asalnya 3. Dia berubah menjadi 8. Bila berubah menjadi 8, angkat saja graf itu naik ke atas. Daripada 3 menjadilah 8. Okay, itu sajalah. Okay, cikgu. Jadi cikgu harap kamu sudah dapatlah dapat lukis graf, macam mana perubahan dia, macam mana mau lukis graf. Jadi tiada masalah lah untuk jawab soalan ini. Sama juga. Dalam contoh 15 ni dia suruh kamu lakar graf. Lakar graf kita mesti ada 3 bentuk yang tadi. Yang tadi cikgu bagi tahu tadi. Boleh tengok dalam buku teks kamu, latihan kamu. Kemudian kita tentukan nilai vertex kita sama ada minimum ataupun maksimum. Bentuk arm kita untuk cari pintasan Y. Dan bentuk pintasan X ni sebenarnya punca untuk mencari punca. Faktorkan. Faktorkan dia. Yang mana kita dapat daripada ini, daripada vertex ni, apabila di sini negatif, maknanya graf ini adalah graf masam. Graf masam maknanya graf ini adalah graf maksimum. Ini adalah bentuk pintasan Y, maknanya pintasan Y equal to 12. Dan kita punya pintasan X ataupun punca kita, X sama dengan 6, satu lagi X equal to negatif 2. Jadi masukkan ke dalam, letak dulu nilai X, negatif 2 dan 6. Masam, nyatakan dalam bentuk paksi X, paksi Y. Okey, kemudian letak kita punya pintasan Y dan nyatakan vertex kita, maksimum ataupun minimum, koordinat dia, dan satu lagi paksi simetri dia. Paksi simetri di sini adalah X equal to 2. Okey, yang ni untuk lebih lanjut tengok dalam buku teks kamu. Cikgu cepat sikit ni sebab masa pun sudah banyak sudah ni. Okey, jadi cikgu harap tiada masalah lah untuk kamu melukis graf dalam bab 2 ini. Maka habislah kita, tamatlah topik bab 2. Jadi jika ada masalah, tanya cikgu, PM cikgu, PM saja mana-mana cikgu yang kamu rasa okey, minta penerangan cikgu. Okey, seterusnya ini adalah tajuk yang penting, jadi tolong faham. Itu sahaja untuk pada hari ini. Good luck semua. Thank you.